Okey. So, boleh tengok jawapan untuk ketak samaan yang cikgu ada tinggalkan soalan 11 dan 12 topik ketak samaan. Okey, so semua boleh cek soalan 11 dan 12. Ya, soalan 11 berkaitan dengan siapa? Puan Rohana. Nombor 12 Selvi. Okey, cuba cek dulu masing-masing, cek jawapan. Okey, sama tak? Kalau tak sama, bagi tahu, kita akan bincang. Kena ingat ya, setiap garis lurus kita labelkan. Okey, semua sama ya. Kena tengok juga bahagian lorekan ketak samaan yang diberi. Okay, soalan 11 AB, soalan 12 ABC. Okay, titik minimum. Okay, ada apa soalan? Soalan nombor 12. Macam mana nak dapat A? Okey, so A tu adalah ketak samaan. So, tengok pada soalan dulu. Okey, saya kita baca. Selvi menyimpan barang-barang di rumahnya dengan jumlah jisim, jumlah ya, keseluruhan lah. Jisim dia adalah 36 kg dan isi padu dia adalah 3. Okey, ke dalam X kotak kayu dan Y kotak plastik. Sebuah kotak kayu iaitu X berkapasiti 0.25 dapat menampung sehingga 6 kg. Manakala sebuah kotak plastik 0.5 dan menampung sebanyak 3 kg. Okey, ni banyak maklumat dia bagi kat sini. So nanti kita nak kena pecahkan semua tu. Okey, seterusnya bilangan kotak kayu kurang daripada 9 dan bilangan kotak plastik tidak melebihi 10. Okey. So agak-agak sekarang ni berapa banyak ketak samaan yang dia nak? So tengok soalan A, tulis 4 ketak samaan. So dia dah bagi tahu dia nak 4. Okey. Okey, so kita tengok yang kita labelkan dulu. Contohnya kita buat pecahan lah. X tu apa, Y tu apa. Okey, pertama kayu. Kayu kita labelkan dia sebagai X. Kotak plastik dia labelkan sebagai Y. Jangan terbalik, kat sini ada markah ya. Okey, so kita tengok kayu. Kotak kayu berkapasiti 0.25 meter. Okey, untuk Y dia adalah 0.5. Okey, dan seterusnya maklumat apa yang dibagi? Ini 0.5 dengan 0.5 dah. Okey, berkaitan dengan kg. Okey, untuk X 6 kg, untuk Y adalah 3 kg. Itu saja. Lagi mana lagi maklumat yang dibagi? Atas ni 36 dengan 3 ni apa pula? Okey, kita tengok balik. Selvi menyimpan barang di rumah dengan jumlah keseluruhan lah, jumlah 36 kg. Ni jisim. So jisim mana grup dia? Yang ini. So total yang ini, cikgu bulat ni, ini adalah 36 kg. Okay, dan isi padu 3 meter. Maksudnya keseluruhan di sini adalah 3 meter. Okey. Kemudian barulah kita baca yang bawah ni. Bilangan kotak kayu kurang daripada 9. Okay, ni yang kedua, kotak plastik tidak melebihi 10. So, cukup nanti 4. Okay, so, first kali kita pergi dekat sini. Kita pergi pada isi padu. Isi padu 0.25 X untuk kayu. Kita tulis, cikgu tulis sini ya. 0.25 X tambahkan 0.5 Y. Lepas tu, dia kata jumlah 3. So, kita nak cakap apa ni? Maksimum dia, minimum adalah 3. Okey, so seterusnya jisim 6 kg iaitu 6X tambahkan dengan 3Y lebih besar sama dengan 36. Okey, dah dapat 2. Seterusnya kita pergi yang ketiga yang dekat sini dia bagi tahu kotak kayu kurang. Cikgu buat sini kotak kayu apa? X. Kurang less than daripada 9. Dia nak kurang daripada 9, maksud 9 jangan masukkan. Okey, dan yang terakhir
kotak plastik melebihi 10. Tidak melebihi. So, Y tak lebih daripada 10. Maksudnya maksimum dia mesti 10. So, lebih kecil sama dengan 10. So, dah selesailah 4 ketaksamaan yang kita dapat. Okay, difaham ya? Alright, kita teruskan soalan yang bawah. Okay, B dia minta untuk kita lukis dan lorek. Okay, macam mana kita nak lukis dengan lorek ni daripada ketaksamaan yang dibagi? Macam mana kita nak buat, nak munculkan koordinat? Okay, kena ingat, nak buat garis lurus, nak buat line, wajib ada koordinat. Tak ada koordinat, kita tak tahu kita nak letak dekat mana, garisan mana. Penjuru kanan ke penjuru kiri, kita tak tahu. Okey, jadi keempat-empat ni kita kena buat. So, kita start daripada yang pertama ni. Cikgu tariklah sini. Okey, 0.25x tambah 0.5y sama dengan 3. Cikgu, kenapa kena tukar sama dengan? Kenapa tak boleh buat ketaksamaan ni je? Sebab dalam kalkulator kita tak ada pun simbol ni. Okay, kita mesti ada simbol ini saja kan? So, kita kena buat yang ini je lah. Okey, seterusnya dah dapat macam ni. Lepas tu, macam mana nak x, y? Kita let dia. Let ataupun katakan, kita kena assume lah. Katakan x sama dengan 0. Jadi, awak kena cari apa nilai y dia. So, dapatlah koordinat dia. Okey, dan bila awak let x sebagai 0, okey, let y pula. When y equal to 0, x equal to what? So, nanti cari dia. Masukkanlah kalau when x equal to 0, substitute nilai ni jadi 0. Jadi, y ni 3 bahagi 0.5. So, nanti dapatlah nilai dia. So, x equal to 0, y equal to apa tak tahu. Ni x equal to apa when y equal to 0. Dah dapat 2 koordinat dekat sini. Kita point kan. When x equal to 0, cikgu dapat nilai y adalah 12. So, kita tengok kat sini, mana 0, 12? 0, 12. Kat atas ni, kita pun plotkan dia. Bukan 12. 6 saja. Ya, 3 bagi 0.5 dapat 6. Okey, 0,6 dekat sini. Okey, kemudian, when y equal to 0, x equal to, cikgu dapat 12. Okey, so 12 kosong. Kat mana 12 kosong? 12 kat sini, kosong kat sini. Okey, dapatlah. So, ada dapat 2 poin, ambil pembaris, kita gariskan. Dapatlah satu garis lurus. Okey, nanti buat juga untuk 3 ni. Ini dan ini. Mesti ada 4. So, dapatlah cikgu 4 line. 1, 2, 3, 4 kat sini, putus-putus. Okey, lepas tu shadekan dia, lorekkan. Okey, boleh faham ya? Okey, untuk titik minimum, macam mana cikgu dapat 4 tu? Okey, daripada graf, tentukan bilangan minimum bagi kotak kayu dan kotak plastik yang digunakan. Okey, nak tahu minimum, mestilah kita sentuh yang mana antara 4 penjuru ni. Kan, 4 penjuru ni, penjuru ni, penjuru ini, penjuru ini dan penjuru ini. Yang mana paling bawah daripada sini. So, kalau kita naik lakaran dia, naik, kita akan menyentuh yang ini dulu. Okey, jadi inilah dia 4. So, 4 kotak kayu dan 4 kotak plastik. Alright, so cikgu bagi masa fahamkan dulu soalan dia, jawapan dia macam mana, cara pengiraan. Okay, soalan 11 semua betul ya? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan untuk bulatan. Okey, ini jawapan dia ya, yang cikgu minta untuk homework minggu lepas. Bukan minggu lepas, hari Khamis hari tu. Okey, ingat, kalau lilitan yang berkaitan dengan lilitan, kita akan guna 2 pi j. Okey,
Kalau dia luas, kita akan gunakan pi j kuasa 2. Okey, kenapa cikgu tak buat theta per 360 tu? Bila masa kita nak guna? Okey, kalau dia bagi sudut ataupun sektor, kita akan tambahlah theta per 360 darabkan dengan 2 pi j. Sama juga dengan luas, theta per 360. Kalau dia melibatkan sektor ataupun sudut. Tapi kat sini dia tak ada pun sudut. Dia ada jejari, lilitan dan bulatan. Jadi kita guna je 2 pi j dan juga pi j kuasa 2. Okey, cek jawapannya. Yang ini boleh buat pilihan. Nak buat pecahan wajar ke, pecahan tak wajar ke, boleh. Okey ya, selesai nombor 2. Okey, 3 kejap lagi tu. Okey, untuk nombor 4. Okey, nombor 4. Cikgu tinggalkan awak homework. Tolong buat So, nanti next class, kalau sebelum kita start kelas, kita akan bincang lah yang ini. Okey, yang ini, dia lebih kurang sama dengan nombor 2 tadi. Cuma nombor 2 dia tak ada sudut. Okey, yang nombor 4 dia ada sudut. Okey, macam cikgu bagi tahu, once kita dah nampak dia berkaitan dengan sudut, tolong letak theta per 360. Formula belakang tetap sama, tak payah ubah. Okey, formula ya. Okey, so cikgu baca balik. Ini 21, yang ini 7, 14, 20. Okey, kalau tulisan kembang tu nanti betulkan lah ya. Okey, ini 80, 100, 40. Lilitan untuk C 12, 2 per 9, 401, 5 per 6. Okey. Alright. Okay.